aman, modern, masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kucak serentak dengan nadaku, bersama jari jemariku, menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan, entahlah tempatmu di hatiku. Kucuk kucak, oh alamak, aku jatuh cinta. Kucuk kucak, serentak dengan nadaku, bersama jari jemariku, menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan, entahlah tempatmu di hatiku. Kucuk kucak, alamak, aku jatuh cinta, 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 cinta. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil kutenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, aku jatuh cinta. Itu dia pembuka untuk siaran hari Isnin hari ini. Wanita hari ini kembali untuk siaran anda 7 hari bulan Ogos 2023. Anda bersama dengan saya Fatin Hamimah Yusof. Fatin Hamimah Yusof ya? Sempat Ya Allah, aku kangen banget sama kamu. Saya juga kangen. Masya Allah. Yana Arsyad kembali untuk anda. Ya Allah. Sehat Alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum sekali lagi. Dan Yana, selalunya dekat Facebook kan. Ya. Kalau minggu-minggu Yana tak ada, mana Yana? Ya ke? Mesti rindu terutamanya hari Selasa kan? Okey, apa-apa pun hari ini Yana bersama dengan anda semua. Alhamdulillah. Pagi tadi flight pukul 4 suku pagi sampai Malaysia pukul 7.15 pagi, sempat sarapan dengan suami sekejap. Lepas tu terus ke studio Sri Pentas TV3 sebab nak bersama-sama dengan penonton setia wanita hari ini yang sangat-sangat Yana rindu. Ya, kita pun rindu juga dengan Yana. Oh, ya ke? Okey, dan hari ini kan dah lalang Yana ada ni, kita nak semarakkan juga hari Isnin ni. Harapnya anda ceria juga, bersemangat juga untuk memulakan minggu ini. Semalam dah hujung minggu, harapnya dapatlah luang masa dengan keluarga dan sebagainya. Kita mulakan hidup baru dengan semangat baru hari ini. Betul tu. Dan bercakap tentang semangat baru ni kan. Kejadian ni berlaku pada 5 Ogos yang lalu, bertempat di Dewan Agung Tuanku Chancellor Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam, yang mana Dewan tersebut bergema dengan nyanyian lagu Allah Selamatkan Kamu oleh graduan sempena dengan ulang tahun keputeraan Keduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan yang lagi sweet tu kan,
mengucapkan agung kita yang wish kan selamat hari lahir buat isteri yang tercinta. Siap bagi ucapan Sweet 16 lagi tu. Ucapan dia kan hari ini ulang tahun isteri tersayang saya. Nampak. Orang kata mungkin boleh jadi inspirasi juga kan untuk menghangatkan cinta walaupun usia kita tak kira usia lah kan. Apa kata jom kita nak saksikan gamit Dewan Chancellor tu dengan Allah selamatkan kamu. Ini dia. Hari ini adalah hari ulang tahun isteri tersayang saya. Baru Sweet 63. Kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Encik Permaisuri, ya. Setuju? Ada nak nyanyi ke? Nak nyanyi graduan? Sila. Allah selamat. Allah akan berdiri. Kita doakan Encik Permaisuri kekal keimanan dan kekal cantikan, kekal taat kepada suami, sentiasa masak untuk suami, sentiasa berdakwah untuk suami. Permaisuri suka cakap pasal agama kepada saya. Itu macam hashtag relationship Amin, goal. kan? Dan di kesempatan ini juga Uyainah Fatin dan seluruh gerak kerja wanita hari ini ingin sekali lagi mengucapkan selamat hari lahir buat Permaisuri Agung kita. Semoga dipanjangkan usianya dan diberkati hidupnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selesai berkenaan dengan perkongsian kita. Kita nak berikan satu lagi perkongsian. Ini bagi anda, ini saya nak tanya kepada Uyainah lah. Mungkin Uyainah boleh kongsikan. Adakah remaja anda ingin menjadi tinggi? Jadi jangan terlambat. Sekarang ini ada peluang terakhir untuk anda untuk capai ketinggian yang optimal. Kenapa nak tanya kepada saya tadi? Nak tahu lebih lanjut lagi? Jom saksikan Apa Kata Doktor setiap Selasa jam 10.50 malam hanya di TV3 bersama dengan Abang Long Fahrin Ahmad kita. Fahrin Ahmad. Okey, Jom kita tengok. jom kita saksikan. Anak remaja anda nak tinggi lagi, jangan terlambat kerana inilah peluang terakhir untuk bantu mereka mencapai ketinggian optimum. Nak tahu lebih lanjut, pastikan anda bersama dengan saya dalam Apa Kata Doktor jam 10.50 malam setiap Selasa hanya di TV3. Tim si kecil, tim si kecil. Jangan lepaskan peluang terakhir untuk mengejar tumbesaran dengan Pediasure 10 Plus untuk remaja. Hey, tim si tinggi. Soalan awak tadi tu hanya untuk remaja sahaja. Jadi untuk golongan-golongan macam kita ni, Saya barulah memudahkan awak. Okey, itu dia perkongsian berkenaan dengan Pediasure kita. Baik, kita nak kongsikan berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini. Walaupun terlalu banyak kita dah bawakan sebelum ini, perbincangan antara individu pun pernah juga. Tapi kita nak bawakan sekali lagi yang mana berkenaan dengan demi konten. Hidup dalam keadaan yang mana media sosial yang menjadi sebahagian daripada hidup kita kan. Kita sebenarnya ada lambakan konten yang berada di media sosial, sama ada kita sendiri yang upload ataupun kita sendiri yang menonton. Dan apabila bercakap tentang konten ni kan Fatin, macam-macam jenis konten yang ada yang berniat baik dan ada juga yang hanya sekadar ingin meraih perhatian. Saya suka yang mana berniat baik tu dia memberikan inspirasi, betul, memberikan ilmu, kemahiran-kemahiran yang dia ada ditonjolkan. Kita pun rasa macam kita boleh cuba ni, jadi kita membuat ataupun melakukan satu yang bermanfaat. Tetapi ada juga yang disebabkan ini tuntutan mungkin aras pemikiran yang berbeza, yang mana mengeluarkan konten-konten asal boleh. Janji upload, janji ada view, janji orang suka. Tapi yang peliknya ada juga view. Betul. Dan mungkin inilah juga sebabnya mereka keep on ataupun terus membuat konten-konten sebegini kerana masih lagi mendapat perhatian. Okey, hari ini kita nak berbincangkan tentang demi konten bersama dengan 3 orang tetamu yang semuanya boleh dikatakan content creator juga. Bersama dengan kita sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tekan Fatin, mungkin kepada anda semua ada sesuatu yang nak disampaikan, ada suara yang nak diberitahu kepada kami berkenaan dengan topik
tentang Demi Konten. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Tinggalkan saja di ruangan komen Ya, di lepas bawah. ni kita akan panjangkan kepada 3 panel kita di studio. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini hanya di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Ni apa selera dapur apa? Masak banyak macam ni apa? Ada nak buat keluya berapa ramai ni? Ini asal kamera tergantung semua ni. Oh, ada kamera. Ha. Ini Bibi tengah buat live. Pak Kodi tak kira apa chef-chef apa lepas masak kemas balik ni apa gantung-gantung tak mau macam ni berselera ni tu. Ha, basuh balik pinggan-pinggan susu bagi kilat tu. Malulah tengah live kan? Oh, basuh pinggan ni semua bagi kilat tu. Ya. Tak mau gantung-gantung tu. Kamu lah sebagai chef kita kalau dah masak kita kena pastikan kita kemas balik. Korang orang tak makan lagi kan? Belum. Mereka akan memakan makanan saya ini sebentar lagi. Jadi korang kena tengok, okey? Kenapa? Dah tengok Lipo dah masuk ni. Dengan TikTok macam Lipo menyanyi tu. Okay. Tak tahu. Pak Kudi, sepanjang baby jadi adik kan, mana pernah dia masak Pak Kudi? Yalah, hang kira apa? Ni, dia duduk sini pun baju dia pun kau basuh tau. Dah, sekarang ni hang rasa dia punya. Mana boleh Pak Kudi dah rasa. Hang rasa dulu. Tak nak, Pak Kudi makan tua. Pak Kudi rasa dulu. Tak nak. Dua-dua rasa. 1, 2, 3. Tak belum. Ni, apa benda yang baby masak ni? Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak sedutan daripada drama Pak Kodi 5G yang sebenarnya sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini iaitu Demi Konten. Semua orang sekarang ni keluarkan telefon pintar masing-masing, record apa saja kejadian yang berlaku. Adakah demi konten sahaja semata-mata? Ini akan kita kupas bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan siapa, Fatin? Di sebelah Fatin, di sebelah saya sekarang ini kita bersama dengan Zakirana Ibrahim. Apa khabar? saya sihat alhamdulillah. Bosan nak jumpa dengan dia hari ini berapa? Baru ke? Masya-Allah. Sama dengan Alam Maya. Okey, kalau kita dah bersama dengan guru bahasa Melayu, seterusnya kita bersama dengan CEO makanan. Betul. Kita bersama dengan Sedi Ang. Apa khabar? Hai, khabar baik. I hope korang sihat. Sihat, insyaAllah. alhamdulillah. Okey, dan di hujung sana tidak lain dan tidak bukan kita bawakan sekali lagi iaitu Amin Idris. Khabar. Sihat as always. Semua okey? Okey. Alhamdulillah. Mantap. Okey, Fatin, kita nak mulakan perbincangan Silakan. kita. Sebelum kita tanya kepada pakar motivasi kita tentang Demi Konten, kita nak tanya dahulu pempengaruh media sosial kita. Yang mana mempunyai... Biasanya aku kena tanya dulu kan? Silakan. You akan bagi solusi nanti. Yang mana kedua-dua untuk Sedi dan juga Zack mempunyai followers yang lumayan yang agak ramai di media sosial. Okey, untuk Zack sebagai pendahuluan pembukaan dia, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu. Masa mula-mula buat konten awal-awal tu kan, kita tahu Zack terkenal dengan membetulkan tata bahasa orang Malaysia. Berkenaan dengan bahasa Melayu. Hati-hati bercakap apa. Malaysia bawas. Kan? Jadi awal-awal tu mula membuat konten sebegitu, apa niatnya? Memang untuk memberi ilmu yang berguna kepada masyarakat ataupun macam mana? Sebab saya rasa darah guru tu sangat kuat dalam diri saya. Yang mana ketika tu PKP. So bila PKP ni saya ada penyakit yang saya nak bercakap, nak berkongsi tentang ilmu, dan apabila saya dengar keluh kesah anak-anak murid katanya macam mana nak exam nanti bila buka sekolah kan, dengan dah tak ingat dah kita benda 3 hari lepas melupa. Apatah lagi benda kita belajar 3 bulan lepas. Jadi atas rasa bertanggungjawab tu saya mula kongsi. Tapi masa tu bukan untuk tujuan tular kan. Sebab kita itu memang orang kata sejatinya sebagai seorang guru memang niat saya untuk membantu mereka. So itulah detik permulaan. Lepas tu akhirnya mendapat perhatian dan saya rasa benda tu tak di luar jangkaan saya lah. Tapi kan bukan anak murid je tau. Pembaca-pembaca berita pun refer dekat Zack juga sebenarnya. Itu anak murid terlebih usia. Janganlah macam tu. I pun refer to your video tau. Maksudnya konten yang dibawakan oleh Zack sebenarnya memberi manfaat kepada semua. Everyone. Okey, Orang itu awam cerita Zack lah. Okey, jadi pula mungkin apa yang cuba ketengahkan? Kalau kita tahu konten masak-memasak, makan. Apa sebenarnya pada awal lah kan? Sama juga macam Zack. Apa yang cuba diketengahkan? Oh, I nak jadi jutawan. Tak. Okey, followers je lah, juta-juta kan. Jutawan tu Amin. Amin. So macam ni. So sebenarnya last time sebelum I jadi content creator foodie kan, I was a live streamer, I main game. So viewers I mostly Americans. Americans, European, so international sikit lah that time. Then I nak jadi vlogger. So time I nak jadi vlogger, I nak tunjuk kat Malaysia what we have
Sebab ada ramai yang tak tahu Malaysia exist. Dia tak tahu Malaysia wujud tau. Dia ingat kita tinggal atas pokok. Masih Masih. I tunjuk video shopping mall. Dia kata, I didn't know your shopping mall looks like this. I was like, kau ingat aku apa? Shopping kat hutan ke? So I buatlah video. I want to show on my TikTok apa yang, what's best in Malaysia ke apa. Tiba-tiba dia viral locally. Sebab I tak tahu kat TikTok Malaysia, apa yang you upload, dia akan keluarkan for Malaysian dulu. So from there lah, I was like, oh, wow, Malaysian dah found me. Jadi bermula tanpa sengaja jugalah sebenarnya. Okey, dan sebenarnya kedua-dua Sadie dan juga Cikgu Zack kita memang ada niat untuk memberi sesuatu kembali kepada masyarakat. Okey, itu tak menjadi masalah, Bro Amin, tapi jadi masalah dia bila ada sesetengah dalam kalangan masyarakat yang membuat konten prank yang melebih-lebih, membuat sesuatu yang mencuit ataupun membuatkan masyarakat marah dan sebagainya. Kalau konten sebegini macam mana? Alvin Toffler, dia ni penulis buku yang selalu bersifat futuristik. Dia satu buku dia yang pertama, dia tulis bila kita masuk milenial, sesiapa yang menguasai IT, teknologi, dia akan menguasai dunia. Wow. Tapi dia sambung lagi. Siapa yang bila kita dah melangkah ke tahun 2020, mereka yang menguasai konten, dia akan menguasai dunia. Wow. Tetapi bila kita melangkah 2025 ke atas, sesiapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Alright. Kita tak masuk situ lagi. Sekarang ni kita berada di era 2020, sebelum 2025. Maknanya mereka yang menguasai konten, dia menguasai dunia. Dan apa yang dijangka oleh Alvin Toffler, seolah-olah macam benar. Siapa yang menguasai konten, dia menguasai dunia in such a way. Kan kita tengok Elon Musk terbaru, dia siap cabar Mark Zuckerberg, bertumbuk, boxing kan. Itu semua konten. Saja je, dia create a drama. Sebab to them it is a marketing. Okay, itu number one. Sama ada kita suka atau tidak, benda ni akan berlaku. Kan? Sebab zaman dulu sebelum ada social media, zaman kita tulis surat hantar dekat artis yang kita minat. Ingat tak? Zaman-zaman dulu kan, dekat majalah URTV. Bro Amin mesti pernah kan? Hantar kat siapa tu? 90-an ada, 90-an, 80-an kan. Adalah saya hantar kat selebriti siapa ke, sudah dia tak balas. Allah. Baru saya jumpa dia kan. Tapi tak apa saya beritahu kat dia. Sampai hati tak balas kan. Tapi nak sebut itu adalah medium kan. Dan kemudian datang wujud zaman MRC, zaman apa lagi MSN, MSN kan, MySpace kan, Friendster. Okay. And then datang zaman blogspot, WordPress kan. And then datang Facebook, kemudian Instagram. Maksudnya whether we like it or not, zaman akan berlaku revolusi. Maknanya benda tu kita tak boleh nak nafi. Maka semakin besar kemajuan, maka semakin besar cabarannya. Saya ingat masa saya lepas form 5, saya ada satu kursus tau. Kursus tu seminggu. Dan kami diberi satu barang amanah sebatang lilin. Kalau rosak akan diganti dengan barang amanah yang lain. Yang peliknya bukan diganti dengan lilin lain, diganti dengan barang amanah yang lagi besar. Ada member saya dapat fire extinguisher. Ada seorang kawan saya dapat ni, kereta sorong. Kalau hilang lagi tak tahu. Hilang lagi tak tahu lah. Di akhir program saya tanya kepada penganjur, apa pengajarannya? Dia kata itulah realiti hidup. Semakin besar cabaran hidup kita, semakin besar tanggungjawab kita. So semakin besar teknologi berkembang, semakin besar tanggungjawab kita. Semakin besar cabaran dia. Termasuklah golongan yang nak buat konten demi untuk prank. Walaupun dia tak apa cerdik, saya guna pengganti kepada perkataan BODOH kan. Tapi dia buat. Demi apa? Viewers. Attention. Betul. Amin, saya setuju juga. Sebab kalau kita melihat kepada zaman sekarang ni kan, kita tak boleh nak lawan dengan, yalah kita bukan muda juga, tapi idea-idea orang muda ni kadang-kadang kita tengok macam sebagai perempuan kan kita ada adab kita dan sebagainya, tapi diorang memang langgar disebabkan konten, tapi real life bukanlah diorang begitu. Tapi sebenarnya itu memberi kesan juga kepada anak-anak muda ataupun anak-anak kecil yang melihat konten-konten sebegitu. Kan? Okey, kita berbalik kepada Zack. Dan bagaimana melihat kepada sekarang ini, walaupun konten yang dihasilkan tu tidak orang kata memberi manfaat, tetapi viewersnya lagi ramai daripada konten-konten motivasi yang memberikan pengajaran. Apa pendapat Zack? Saya rasa mungkin rakyat Malaysia ni penat dengan kehidupan. Saya rasalah. Betul. Termasuk kita semua kan. Itu jadi, ada perangkaan, ada data tentang tu. Okey. Teruskan. Okey, ini menarik.
Sudut pandang saya rasa penat. Jadi mereka inginkan hiburan yang ringan-ringan. So andai kata saya mengajar, anak-anak murid di sekolah pun dah belajar, alamak takkan balik nak belajar lagi. Mungkin setengah mereka fikir perkara macam tu. Jadi mungkin daripada apa yang ada dalam hidup tu mereka rasa dah berat cabaran hidup. Jadi diperlukan benda-benda macam tu. Mungkin dalam hati pun mereka menghukum, mereka judge kan, cakap apalah, tapi dah gelak juga perlahan-lahan betul tak? Itu saya tadi pun gelak. Dalam duk maki tengok juga betul. Ya betul, tengok juga patut siap forward lagi. Okey, maksudnya boleh dikatakan salah satu hiburan bagi mereka juga lah kan? Betul, hiburan ringan lah. Jadi adakah masyarakat kita sekarang ni memerlukan hiburan yang sebegitu? Jadi mungkin boleh komen juga. I sebenarnya tak suka benda macam tu. I macam mulut I lesa kan. Tapi I suka konten yang bermanfaat. Macam Cikgu Zat ke apa, I boleh belajar benda baru. Tapi time I tengok konten yang menyakitkan hati tu. Contoh? Adalah yang buat benda adalah benda macam tu. Apa yang you sebut tadi, tarik tudung tu kan? Example. Prank example. lah. Sebenarnya prank I tak suka sebab ada prank yang bagus, ada prank yang akan macam memalukan, mencederakan orang kan. Betul. Tapi for me kan, netizen pun ada problem. Ada netizen yang memang tak suka konten macam ni, lepas tu dia letak kat Twitter. Orang kecam lah, kecam. X. X. Oh sorry, X. Letak kat X. Lepas tu kecam. Buat apa you kecam? Lepas tu Z. X. Lepas tu orang tu dapat viral. Betul. Dan views dia tinggi. Kerana kita yang bagi yang attention. Kita attention. Betul. Ini yang daripada awal tadi yang Yana sebut tentang attention ataupun perhatian. Apabila seseorang itu diberikan perhatian dan perhatian dia tu sangatlah tinggi, dia punya insight tu ya Allah 1 juta, 2 juta ataupun lebih lagi kita tak tahu. Apabila dapat perhatian sebegini yang membuatkan sesetengah individu ni merasakan ini yang masyarakat mahukan. Inilah konten yang sepatutnya saya buat. Shot sendiri mungkin tetapi masih lagi mendapat perhatian. Dan berbalik kepada apa yang Bro Amin cakap tentang tanggungjawab. Okey, nak menjadi seorang yang bertanggungjawab ni, kita selalu fikir tentang tanggungjawab ialah kita kepada ibu bapa kita, ibu bapa kepada anak-anak, suami kepada isteri, isteri kepada suami dan anak-anak dan sebagainya. Tapi sedar tak sedar menjadi content creator di zaman 2023 ni juga memerlukan tanggungjawab yang sangat-sangat tinggi. Betul tak Bro Amin? Macam mana sebenarnya kita nak mendidik diri kita supaya menjadi seorang content creator ataupun sesiapa saja yang upload sesuatu di media sosial yang mempunyai tanggungjawab? Kena ingat tau, manusia ni dia suka menulis dulu baru fikir kemudian. Bila dah dapat letter of demand, nampak kan? Defamation pula tu. Kena ingat dalam Malaysia ni antara undang-undang yang lawyer boleh buat duit defamation. Sebab apa? Pertama, lawyer dapat banyak Kedua, yang kena saman pun kena bayar banyak juga. Betul. Kan? So jangan sampai terhantuk bawah tengadah. Dan bila kita buat social media ni, it's a power sebenarnya. Betul. Sama ada untuk baik ataupun yang buruk. Dan kena ingat pesanan Ben Parker pada Peter Parker. With great powers come with great responsibilities. Betul. Dengan kuasa yang besar datang satu tanggungjawab yang besar. So macam mana nak create tanggungjawab tu? Senang je. Ingat macam ni je. What you give, you get back. What goes around, comes around. You marah kalau orang maki you. Tapi you maki orang boleh. Nampak tak? So you nak sesuatu, you kena beri dulu. You nak dihormati, you kena bagi apa? Hormat. You nak disayangi, you kena bagi apa? Hormat. Sayang. You nak kena lempang, you kena bagi apa dulu? Lempang dulu. Jangan. Tak percaya, habis program ni lempang semua. Apa kita dapat? What you give, you get back. Situ kita membina daya tanggungjawab. Wow. Sekejap. Hangat. Kita nak berikan macam mana ni? Okey, tak apa. Kita dengar Zack, kita dengar Cedi dan juga Amin. Kita nak raikan juga pendapat orang ramai berkenaan dengan topik demi konten. Apa kata mereka? Jom kita dengarkan. Sometimes konten-konten yang kita tengok yang viral macam orang OKU yang baling kick dekat tu. So saya rasa benda tu kita tak patut sebab kita kena respect each other. Sometimes ada family yang di khalayak kita, ada yang kurang upaya anak-anak. So benda tu membuatkan kita rasa tersentuh. Kenapa korang mencemuhkan orang yang tak kurang upaya benda tu? Actually saya tak terima untuk macam orang yang buat konten yang membodohkan diri sendiri. Sebab apa? Sebab actually banyak lagi yang benda konten-konten yang bermanfaat lah. Contohnya sebab sekarang kita tengok banyak budak-budak yang main TikTok ataupun Instagram. So dia kena ada konten yang sesuai untuk bagi budak-budak muda ni idea untuk apa kerjaya selepas tu yang diorang perlu carilah. Normally otak saya ni saya jaga. Saya tak boleh masuk benda-benda yang negatif dan benda-benda yang membodohkan diri saya.
Jadi kebanyakannya saya akan skip ataupun saya memang takkan tengok lah. Kecuali benda tu dah orang sebut-sebut kat telinga saya akan tengok sekali lah. Nak tahu apa yang bodoh sangat tu. Bagi saya to be honest, saya tak suka. Dan saya kalau tengok, saya terus cepat-cepat scroll. Sebab saya kerja sale. So, saya kena jaga saya punya mindset. Saya tak boleh tengok benda-benda yang memperbodohkan kita punya mindset. So, saya tak suka. Okey, itu antara pendapat ataupun luahan Wow. Abang tadi tu abang tadi tu. Tapi itu realitinya betul, sekarang betul. ini. Senario yang berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita pun macam tu kan, Yana. Dan juga itulah saya tertarik dengan kata-kata Zat. Masyarakat kita dah penat tengok sesuatu yang berat, meringankan. Tapi sebenarnya kita berbalik pada tanggungjawab juga. Kita nak melahirkan generasi yang sangat-sangat berguna dari segi memanfaatkan media sosial dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita nak, bukanlah sedarkan, sekurang-kurangnya kita ada standard yang mana kita tidaklah, orang kata, kalau konten-konten je, konten yang joget-joget. Alamak, terasa pula. Okey, konten-konten yang mungkin memalukan diri sendiri ataupun keluarga, orang mula kecam dan sebagainya. Kita tak nak benda tu dalam masyarakat kita. Mungkin kalau Syahdi nak katakan. Apa tu? Nak bagi advice ke apa? Okey, sebenarnya kalau you buat content for myself, kalau you nak cipta konten ke apa, you kena ingat what is the value you nak bagi. Apakah nilai tu? I like what can people get from your content? Itu adalah sebab I tak nak buat benda yang macam after you tengok, you rasa macam, what is the point? I tak sukalah. Swipe. Swipe. Tak ada engagement. Swipe. And satu lagi, you kena fikir panjang. Sebab ramai budak-budak nak jadi content creator di sini. Ya, betul. Tapi dia tak fikir long term. Satu kali you boleh jadi viral, okey. Tapi boleh ke you guarantee consistent? Yes. Betul. What you want to do? Kan? Betul. So you kena fikir. Like macam tadi apa yang you cakap lah. You kena fikir before you write kan? Fikir before you make content. Awas. Okey, tapi mungkin sedikit lagi daripada Sadie kan. Sadie membuat konten tentang makanan. Yes. Okey, bermula pun dengan menunjukkan apa yang ada di Malaysia. Betul. Adakah disebabkan konten itu yang membuatkan nama Sadie semakin naik, semakin dikenali dan masih lagi kekal dengan konten-konten sebegitu? Ataupun pernah tak cuba nak buat konten yang lain tetapi mungkin mendapat sambutan yang tidaklah sebanyak konten yang awal-awal Sadie buat? Ada. Kalau I macam buat konten yang macam berlakon-berlakon kan, macam skits lah. Okey. Flop. Orang nak tengok saya pergi tempat tu review makanan. Nama saya naik sebab my first video adalah tentang satu tempat yang jual pork free spaghetti pula. Pasta, betul. Pork free pasta. Lepas tu orang kata, Sadie, bestnya you akan mention tempat tu pork free ke, halal ke, non-halal ke. I say, of course, ramai komentar orang Melayu. Of course, I kena jaga sensitivity sikit. So from there, orang kata, you care for us. As a non-Muslim, you care about what we eat ke apa. I kata, okay, because of this, because of the love, I akan teruskan buat. Sampai sekarang, I still buat food content. Even though sometimes I akan selip benda lain-lain sikit. You memang terbaik dalam tu lah, I rasa. But I still think food review orang yang nak tengok. That's your personal branding. Dan apa yang orang suka tengok tu adalah kejujuran daripada Sadie sendiri. Kalau sedap, memang sedap. Kalau tak sedap, minta maaf. Macam tu. Dan juga boleh menyebarkan, orang kata, benda-benda baru yang mungkin orang boleh cuba kan. Boleh tolong bisnes juga. Betul, betul, setuju. Okey, Amin. Ya, saya. Dan juga kalau kita melihat pada sekarang ni, orang mencari pendapatan. Betul. Pendapatan tu tak kisahlah macam mana pun janji orang bagi gift, janji orang bagi ada orang kata pendapatan yang masuk. Jadi konten tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bagaimana untuk kita nak berikan satu standard yang mungkin nampak lebih mahal dan juga lebih berilmu? Saya tengok satu movie kat Netflix, A Man Called Otto. Saya pernah tengok cerita Tom tu. Hanks. Siapa tak tengok lagi? Please tengok. Okey. Kan? Tolong tengok. This is pertama is about true love lah. Unconditional love. Kedua, nak sebut tentang takdir. Kau nak bunuh diri banyak kali pun, kalau Tuhan kata jangan mati, dia tak mati. Itu satu. Okey, dalam kala Otto nak bunuh diri di satu tempat train nak datang, kan dia nak terjun ni kan. Tiba-tiba dia nampak ada orang sebelah jatuh. Okey, sepatutnya bila orang jatuh, apa patut kita buat? Tolong, betul tak? Tapi ramai pakat ambil video. Dia kata, film it. Ini yang berlaku juga dekat baru-baru ni kan? Otto kata apa? What's wrong with you guys? Kawan tu nak bunuh diri sebenarnya kan? Akhirnya dia pergi tolong. Nak sebut kenapa dia pergi tolong? Sebab dia dididik dengan nilai pada zaman dia. Zaman sekarang kita dah hilang nilai tu, nilai kemanusiaan. Kita dah berada di zaman nilai emoji instead of nilai kemanusiaan. Akhirnya masyarakat berada dalam kesakitan.
kita lebih mendambakan ambil video daripada tolong orang atas sifat kemanusiaan. So Mamat ni yang asalnya nak bunuh diri, tak jadi. Betul. Dia tolong orang tu. Nak sebut betapa sakitnya manusia ni. So poin saya ialah dalam kita nak membentuk masyarakat, kita kena faham dulu realiti di mana ada setan, di situ ada malaikat. Di Mekah ada Nabi Muhammad, tapi ada Abu Jahal. Jangan lupa, betul tak? Di dunia akhirat ada syurga, ada neraka. Ada yang baik, ada yang jahat. Konten yang sampah akan tetap ada. Betul. Tapi kita yang ada ilmu ni kan, kita yang ada fikrah ni, kita yang ada value ni, kena kreatif. Betul, saya sendiri pun kalau buat motivasi biasa, memang krik-krik. Tapi saya selit dengan pakai helmet Iron Man. Kan? Adalah kelakar-kelakar sikit. Gimik-gimik sikit lah. Oh, terima kasih kan. So kita selit-selit gimik-gimik sikit. FYP. Betul. Maksudnya instead of kita salahkan orang, masyarakat tak tengok konten yang soleh-soleh ni. So kita kena kreatif. Betul. So orang baik ni kena kreatif. Barulah kita boleh menyanyi konten-konten sampah. Sesuai dengan selera. Sesuai dengan selera. Betul. Dan di Wanita Hari ni juga ada beberapa kali sebenarnya kita panggil anak-anak muda yang buat konten-konten yang berilmiah dan bermanfaat dan dapat diberi kepada masyarakat. Banyak kali juga kita dah panggil. Dan ini sebenarnya kita saya mahukan. ingatkan, anak saya yang bongsu pun nak jadi YouTuber juga. Saya kata boleh. Bagi ada ilmu dulu. Baru you boleh sustain. Yes. Sebab saya pernah interview beberapa content creator, bila dekat TikTok apa nampak bijak. Tapi bila interview secara spontan dengan izin bodoh rupanya. Rupanya dia praktis dulu supaya nampak cerdik. So dia tak ada ilmu yang betul-betul legit. Macam sahabat-sahabat kita dua orang ni. Jadi penting nak buat konten tu perlu ada ilmu terlebih dahulu. Dan saya nak baca juga komen rakan kita di Facebook oleh Syasha. Dia kata, zaman sekarang semua di hujung jari. Selagi boleh post kat media sosial, semua dijadikan konten. Ada baik, ada buruknya. Macam saya hanya suka-suka. Okay, tak salah untuk suka-suka. Macam kita kat Wanita Hari ni pun, banyak kali juga kita tampilkan rangkuman video TikTok yang membuatkan kita tersenyum, membuatkan kita ketawa dan sebagainya. Ada TikTok kan apa 5 top 5 lawak bodoh. Tak apa. Okey, that's okay. Sebab macam yang saya kata, kita ni masyarakat kita penat. Nak sesuatu yang santai sahaja. Okey, tapi di hujung perbincangan kita ni kan Fatin, mungkin sedikit daripada setiap orang tetamu yang hadir pada hari ini, terutamanya daripada Zack sendiri, untuk menjadi seorang guru yang dipandang hormat, dipandang tinggi oleh anak-anak murid. Dan sekarang ada pula orang kata jatahnya ataupun level yang lebih tinggi lagi untuk memberi ilmu kepada masyarakat secara keseluruhannya pula. Apa yang Zack sampaikan kepada masyarakat terutamanya? Satulah pesanan saya, sebab apa saja dalam internet saya boleh katakan boleh kekal sampai bila-bila. Jadi apa yang kita buat itu sebenarnya risiko kepada kita. Sama ada benda itu bermanfaat ataupun sebaliknya. Jadi andai kata kita buat sesuatu yang mengundang kecaman ataupun benda yang terang-terang salah atau melanggar orang kata hukum, tak kisahlah dari segi agama, dari segi bahasa dan sebagainya, pasti benda itu akan memberi malu kepada generasi kita yang seterusnya. Anak-anak kita ni mungkin orang akan mengungkit sebab tong sampah pun boleh bercakap zaman sekarang ni. Apatah lagi mulut orang. Apatah lagi mulut orang. Jadi jaga-jaga dari segi itulah internet itu adalah satu benda yang sangat bahaya sebab dia kekal sampai bila. Itulah pesanan saya. Bayangkan tiba-tiba 20 tahun akan datang kan anak kita cakap, "Mama, kenapa Mama buat konten macam ni dulu?" Betul. Mak ni cakap mak pernah buat macam ni. Kalau dah mak dia cakap tu bahaya. Mungkin dilarang untuk ada media sosial. Jangan. Okay. Dan Sedi pula bagaimana untuk kita berikan nasihat kepada anak-anak muda yang mula berkecimpung dalam orang kata content creator ni untuk mereka lebih orang kata bermaruah, berilmu dan juga mencapai standard mereka sendiri. Okay, seperti apa yang Cikgu Zack dan Bro Amin? Bro Amin kan? Bro Amin. Bro Amin. Nama dia Bro Amin. Okay. You kena fikir long term. For me, you kena fikir long term dan apa yang you nak sampaikan kepada viewers you. Kalau you nak menghiburkan, menghappykan orang, boleh je. Tapi janganlah pergi sampai buat benda sampai tahap ekstrim sangat. Sampai mencederakan orang lain for content. Kita pun semua buat
konten pun demi konten juga. Betul. Tapi demi konten yang bermanfaat. Yang merendahkan akal lah. Yes. Dia memang very good with words lah. Dia memang straightforward. Jangan buat benda bodoh lah. Itu I nak sampaikan. Fikir long term. Itu sahaja. Okey. Dan Amin, sedikit bagaimana pula mungkin peranan ibu bapa. Kadang-kadang kalau kita bercakap mengenai anak-anak ni, anak-anak boleh cakap ala konten. Jadi mak pun, ibu bapa rasa macam tak apalah konten. Tapi sebenarnya itu kadang-kadang boleh memalukan ibu bapa balik. Terutamanya kalau tiba-tiba anak-anak tu pula yang dapat pendapatan lebih daripada ibu bapa. Mana mesti social media. Banyak berlaku. Peranan ibu bapa ni. Ibu bapa perlu menjadi contoh kepada anak-anak. Sama ada dia sendiri ada konten, kan, macam saya sendiri pun saya ada TikTok saya sendiri, saya ada Instagram saya sendiri, ada YouTube sendiri, ada Facebook saya sendiri. So anak-anak nampak bapak dia buat macam mana, and dia ikut apa yang bapak dia buat. Terbaru anak saya yang sulung dah jadi Johan peringkat daerah untuk public speaking. Yang bongsu pula dah jadi Johan negeri untuk bercerita. See the father lah. See the father. See the level. Yang kedua, di hujung movie A Man Called Otto tadi, akhirnya ada seorang content creator, dia memanfaatkan follower dia platformnya untuk menaikkan dia unsung hero. Maksudnya social media tak salah. Akhirat nanti yang beratur masuk neraka bukan TikTok, orang yang guna TikTok tu, kan. Dan penutupnya pesanan saya dalam satu hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-6474, Nabi sebut mayad mali ma baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahu al-jannah. Maksudnya barang siapa yang boleh jamin, dia boleh jaga di antara rahangnya, iaitu lidah, dan juga di antara kakinya, itu kemaluan, aku jamin baginya syurga. Wow. Masya Allah. Wow, merangkum ringkas tapi padat untuk habis perbincangan kita. Betul, dan saya kira topik hari ini bukan sahaja memberi ilmu kepada kita semua, tapi saya secara peribadi juga sebagai seorang yang mempunyai akaun social media untuk mengambil tanggungjawab yang lebih lagi dan untuk berfikir panjang apa yang kita nak upload di media sosial dan juga untuk apa yang kita komen di ruangan orang lain di akaun Instagram ataupun social media. Itu tajuk lain pula. Itu lain. Ketika komen, lebih jauh. Perbincangan hari kadang-kadang dia boleh tarik pula masuk dalam satu grup, kecam ramai-ramai. Spill the tea. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Zack Kirana, kepada Sedi Ang, Bro Amin Idris atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan apa sahaja kata-kata oleh pempengaruh hebat kita di media sosial ini ada yang menerima dengan hati yang terbuka dan mula memperbaiki diri masing-masing. Betul lah. Dan juga perbaiki konten-konten yang mungkin sebelum ini demi konten, tapi kita ada orang kata manfaat lah di sebalik konten tu. Baik, terima kasih. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini hanya di Wanita Hari ini. Lepas ni kita kucu-kuca. Wanita Hari Ini. Dalam pelukan malam, aku kirimkan harum asmara, teman sepi tidurmu. Aku di sini ditemani syair lara, mengenang cinta retak terluka jadi debu sengsara. Hanya pintaku yang mampu menyampai rasa serasakan mentari menimpa ragaku bila engkau memilih membawa haluan. Terpadamlah segala memori terindah. Aku meniti jalan berduri. Semua
Aziz dengan lagunya Kerana Sebuah Cinta yang baru berusia 2 minggu sebenarnya lagu ni daripada mula tarikh rilis hari itu kan. Tahniah. Thank you so much. Okey. Dan saya sebenarnya tengah buka YouTube lagu Kerana Sebuah Cinta oleh Lia Aziz ni. Ada yang komen tak sabar dengan lagu dari Lia Aziz. Lirik dia mendalam bila dengar. Dari awal buka dah sedap dah lirik dia. Betul-betul menusuk hati Lia. Tahniah. Wow. Banyak sebenarnya mendapat sambutan yang tinggi lagu Lia Aziz kali ini. Alhamdulillah. Kisah lagu Kerana Sebuah Cinta ni dikompos oleh Abang Asfan Shah. So before this pun dia ada 2 lagi lagu single ballad. So ini merupakan single ballad yang solo sebab sebelum ni duet bersama Kai Bahar bersama Asfan Shah. So lagu-lagu Lia ni setakat ni alhamdulillah Abang Asfan Shah yang buatkan. Okey, dan Lia bagaimana menyambut baik ataupun puas tak rasa untuk karya terbaru ni? Okey, sebenarnya untuk lagu single solo ballad ni, Lia actually Lia rasa lebih terasa tekanan sikit sebab before this mungkin ramai yang mengetahui Lia melalui lagu Kucu Kucha, lebih ke genre pop, lebih fun-fun kan. So lagu ni actually untuk Lia lebih untuk tunjukkan yang Lia Aziz bukan sahaja boleh menyanyi Kucu Kucha, lagu ballad pun boleh. Tapi jiwa tu sebenarnya, jiwa kan seorang Lia Aziz ni lebih kepada pop ke ballad? Actually di tengah-tengah. So kita boleh Kucu Kucha, Kerana Sebuah Cinta pun boleh. Tapi dia apa yang kata menarik perhatian kami berdua tadi melihat kepada muzik video ni, ideanya dan juga yang konsep. Benda hitam kat muka tu apa? Bagaimana ideanya? Ni. Yes. Betul. Yang tu actually memang kita sendiri tim Rosa Music dan juga abang yang fotografer, videografer, abang Rudy. So memang Lia, to be honest, ni adalah first music video yang Lia rasa macam wow. Dia punya apa orang kata dia punya scene lah, vibe, scene tu semua memang mendalami lah sebab melalui ikut dia punya lirik juga. So bila orang tengok MV ni mungkin orang macam uish, mendalam lagu ni ya. Tapi apa signifikannya di sebalik ada apa orang kata lapisan hitam di hadapan muka tu? Mungkin tertutupnya sesuatu yang nak disampaikan tak kesampaian ke ataupun apa sebenarnya nak disampaikan tu? Actually betul juga. Baguslah Kak Rian. Memang bagus. Dia macam faham kita boleh. Creative writing dipanggil saya. Yes. Actually yang lapisan tu dia sebenarnya props. Tapi actually boleh juga macam Kak Rian cakap tadi. Ada something yang tak kesampaian sebab lagu Kerana Sebuah Cinta ni mengisahkan tentang pasangan, tak kisahlah pasangan kawan ke, family ke ataupun bercinta, tapi mostly bercintalah lebih relate kan. So lagu ni dia mengisahkan pasangan yang akhirnya tidak berakhir dengan baik and memilih haluan masing-masing. Sedihnya wah. Macam tu. Yes. Okey, adakah harapan ataupun dah orang kata risik-risik untuk runut muzik, runut bunyi dan bagai untuk mana-mana drama ke? Okey, as for now lagu ni memang tak ada untuk apa-apa drama, tapi insyaAllah in upcoming kita tak tahu kan. So Lia pun mengharap juga begitu. Amin insyaAllah. Tapi sebenarnya kalau kita dengar ni memang sesuai untuk menjadi runut muzik ataupun OST untuk drama Akasia ke, Runda ke kan selepas ini. Mungkin ada yang sedang mendengar ni, mana tahu ada rezeki Lia di masa hadapan nanti kan. Okey, Lia, ke depannya ni apa perancangan, apa plan terbaru? Adakah selain daripada lagu ni sedang menulis lagu lain lagi? Okey, as for now memang kita tengah fokus untuk promo lagu Kerana Sebuah Cinta, tapi insyaAllah in upcoming Lia ada genre lain yang nak dicuburi. Yang mungkin orang tak pernah mendengar. Okey, sekejap, saya teka. Dangdut. Tak. Oh, bukan. Hip hop. Tak. Oh, bukan. Kena nantikan. Era Malaysia. Tak. Bukan. Dia Apa memang lagi? lain betul. Okey, rock. Tak. Okey, tak apa, kita nantikan. Okey, kita betul-betul nantikan lah. Dan harapan Lia sendiri untuk lagu ini dan juga bagaimana agaknya penonton-penonton ataupun peminat Lia sendiri untuk nak bersembang-sembang ataupun berkomunikasi dengan Lia. Okey, Lia harap lagu Kerana Sebuah Cinta ni dapat menusuk hati semua pendengar-pendengar. Okey, semua boleh check. Kalau yang belum tengok official music video lagi, boleh tengok dekat YouTube channel Rosa Music. Dan kalau nak terus ikuti perkembangan Lia, boleh juga follow Instagram LIAAA, ada 3 AA .Aziz. Lia Aziz. Itu dia. Yes. Seperti TV anda. Baik, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita doakan untuk terus menghasilkan karya-karya untuk peminat dan juga kita yang mendengar pun mendapat menusuk kalbu. Terbang tinggi Lia Aziz. All the best. Okey, baik. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Selepas ini. Terima kasih Lia. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hai,
kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Sedar tak sedar kita pun dah sampai ke penghujung siaran. Tetapi sebelum tu, kami nak war-warkan kepada anda tentang drama terbaru iaitu Tentang Hati Dia. Hubungan Tiara dan Wafi semakin baik setelah Tiara memutuskan untuk terus terang tentang masa lalunya. Namun, adakah hubungan Tiara dan ibunya akan kembali jernih seperti dulu? Adakah Khalid akan berhenti mengganggu Tiara dan Wafi? Saksikan minggu akhir drama Tentang Hati Dia lakonan Alif Aziz, Trisha Uy dan Fazlina Ahmad Daud pada Isnin hingga Rabu jam 7 malam hanya di Akasia TV3. Wow, okey, jangan lupa saksikan. Baik, kita pun dah sampai di penghujung siaran kita hari ini. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak siapa yang hantarkan komen. Kita adalah nak raikan 2-3 komen yang boleh kita baca. Ini daripada Maziah J. Sekiranya konten yang ada nilai dan bermanfaat, insya-Allah ia akan menjadi sesuatu kebaikan, tapi bukanlah konten yang membuka keaiban. Ini daripada Maziah. Ini daripada Dania Nasuha. Wow. Okey. Ini awak dah baca? Apa Saya bagi pendekatan. Gang Marhaban Fiza dan Fatin menjadi sangat. Konten macam ni saya suka, terhibur makcik-makcik gitu. Tapi saya pun memang suka konten Marhaban awak dengan Fiza tu. Saya nak buat pengakuan di sinilah. Itu memang dia di luar jangkaan lah sebenarnya. Saya pun agaknya Min kita kena ambil kursi tadi, kena jawab. Dia punya angkara konten tu tersebar luas. Okey, tak apa, terima kasih kita nak ucapkan atas perhatian anda sejam bersama dengan Wanita Hari Ini. Kita harapkan kita lebih kata cakna lah kan, berkenaan dengan sensitivity, apa yang kita nak post ataupun apa yang kita nak komen tu, kita berfikir panjang lah. Betul tu. Baik, itu berkenaan dengan hari ini. Esok saya dan juga Abang Long Farin Ahmad akan kembali dengan topiknya variasi menu terung. Wah, kalau saya suka terung masak sambal tu. Saya masak lemak terung tu. Masak lemak. Macam-macam lah. Kalau kita orang kata apa, bakar pun okey juga. Sedap juga. Kalau anda apa menu variasi terung kegemaran anda? Ayo kongsikan bersama dengan kami di Wanita Hari Ini TV3. Kalau belum follow kami di akaun social media kami, silalah follow sekarang. TikTok, Facebook, Instagram, semua kami ada. Betul. Kalau tak sempat nak tengok secara langsung, boleh tengok juga di Tonton HD. Kami tinggalkan anda di sini dahulu. Jaga diri anda. Esok kita jumpa lagi bersama Yana juga Fahri. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Seronok dapat live nanti. Cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia menyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watak.